Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1562. Antara paparan utama. PM guna Mercedes, Cikgu Bat yang panas. Wakil rakyat PAS antara kesal dan palatau. PMX jurujual terbaik negara. Parlimen bukan tempat maksiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Parlimen minggu lalu dengan menggunakan kenderaan baharu jenama Mercedes antara momen yang menarik perhatian media. Kenderaan baharu jenis S-Class berwarna hitam dengan nombor pendaftaran VEV 1158 itu disedari digunakan Anwar semasa ke Parlimen Khamis minggu lalu, menjadi perbualan terutamanya penyokong dan aktivis politik pembangkang dengan pelbagai andaian dan naratif murahan ciptaan mereka. Ia turut dijadikan modal oleh tentera cyber pembangkang untuk menyerang Anwar. Polis telah membuka kertas siasatan ke atas Cikgu Bat atau Badrul Hisham Shahrin dan bekas setiausaha politik Tun Dr. Mahathir Muhammad Zahid Mat Arif berhubung kenyataan mereka berkaitan kenderaan mewah digunakan Anwar itu. Walaupun kenderaan itu merupakan kurniaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada PMX. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Husin berkata siasatan dijalankan ke atas mereka mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. Ia susulan kenyataan dibuat mereka berkaitan kenderaan baharu digunakan Perdana Menteri yang dikurniakan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kita sedang melengkapkan kertas siasatan dan akan memanggil mereka berdua bagi membantu siasatan, katanya. Hasil semakan dan sumber telah mengesahkan kenderaan yang digunakan Perdana Menteri itu didaftarkan atas nama Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Malah nombor pendaftaran di kenderaan itu adalah sempena dengan bulan dan tahun keputeraan baginda. Pelik tapi benar, PMX yang guna Mercedes kurniaan Agong Cikgu Bat pula yang kepanasan. Nampaknya benda-benda yang berkaitan dengan pimpinan kerajaan perpaduan telah menarik minat pemfitnah nasional ini untuk mencipta naratif dan fitnah dalam usaha memburukkan kerajaan madani. Kenapa Cikgu Bat dan beberapa tentera cyber pencacai bersatu dan Perikatan Nasional tidak pernah muncul untuk merungkai persoalan rakyat ke mana menghilangnya menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin? Jika ada sedikit sebanyak maklumat, apa salahnya berkongsi video? Bolehlah membantu pihak berkuasa untuk menjejaki menantu kesayangan Abah. Dengar cerita maklumat tambahan yang diperlukan Polis Antarabangsa Interpol mengenai Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, iaitu menantu bekas Perdana Menteri Perikatan Nasional itu sudah pun diserahkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Husin berkata, PDRM kini dalam tindakan menunggu maklum balas Interpol bagi meletakkan nama Muhammad Adlan dalam senarai notis merah. Maklumat tambahan berkenaan sudah diperoleh daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan dikembalikan semula kepada Interpol, katanya kepada Berita Harian. Nazaruddin mengesahkan permohonan meletakkan nama Muhammad Adlan ke dalam senarai merah berkenaan tidak dapat dilakukan memandangkan ada lagi maklumat tambahan diperlukan Interpol. Beliau berkata satu maklum balas diterima PDRM daripada Interpol pada 19 Februari lalu yang menghendaki butiran lanjut mengenai Muhammad Adlan. Pada 25 Februari lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan akan menyemak perkembangan notis merah dikeluarkan Interpol terhadap menantu Mahyadin itu. Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat permohonan notis merah kepada Interpol terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad pada Oktober tahun lalu. Azam berkata tuduhan tanpa kehadiran terhadap Muhammad Adlan Berhan menjadi pilihan terakhir SPRM dalam mengambil tindakan perundangan berkait kes disiasat mereka. Beliau berkata SPRM belum mengambil pendekatan itu berikutan yakin Muhammad Adlan masih boleh dikesan dan dibawa balik ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan terbabit. Jom Channel ingin bertanya kepada rakyat Malaysia, rasa-rasa Mahyadin tahu atau tidak di mana keberadaan menantu beliau? Bagaimana mahu bertanya? Baru sahaja disebut tentang menantunya, muka beliau sudah merah padam naik hantu. Justru, pemimpin sebeginikah yang hendak dipilih rakyat untuk mentadbir negara?
Di mana beliau letakkan kedaulatan undang-undang? Mudah sekiranya memihak kepada mereka. Undang-undang negara adil dan saksama, namun jika tidak memihak kepada mereka, undang-undang negara dicabuli dan dicampuri. Manusia beginikah yang anda pilih untuk merajui Malaysia? Untuk edisi rentasan berita kali ini, Jom Channel ingin berkongsi dua kejadian di Dewan Rakyat dan di Sidang DUN Kelantan yang mencuri perhatian. Pertama, Esko Kelantan Muhammad Asri Mat Daud tidak menjawab soalan adun Kota Lama. Dr. Hafizah Mustaqim yang bertanya berapakah kes yang sudah dihadapkan ke Mahkamah Syariah sebelum 16 kesalahan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan dibatalkan Mahkamah Persekutuan. Hafizah dalam soalan tambahannya mahu tahu jumlah kes sejak 16 kesalahan tersebut dikuatkuasakan pada 2019 dan bertanya jika tidak ada kes yang dihadapkan ke mahkamah, mengapa ia terjadi. Bagaimanapun, Muhammad Asri yang juga pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serantau Negeri tidak menjawab soalan tersebut. Sebaliknya, beliau bertanya pendirian Dr. Hafizah berhubung keputusan dibuat Mahkamah Persekutuan. Apa sikap adun Kota Lama terhadap keputusan kes Nik Ilin versus Kerajaan Kelantan? Kota Lama setuju ataupun tidak? Tanya beliau. Hafizah kemudian menjawab bahawa penjelasan dibuat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat adalah jelas bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan tidak memperkecilkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau berkata ia adalah berhubung bidang kuasa yang bertindih dan tidak sepatutnya Mahkamah Syariah mempunyai enakmen yang bertindih dengan Undang-Undang Mahkamah Persekutuan. Saya jelas kes Nik Ilin menyaman Kerajaan Kelantan adalah tentang isu bidang kuasa DUN Kelantan dalam menggubal Undang-Undang Mahkamah Syariah. Ianya bukan memperkecilkan atau menghapuskan kuasa Mahkamah Syariah. Jauh sekali daripada isu tidak mahu memartabatkan Islam. Bagi saya ia jelas sebagaimana disebutkan oleh Tengku Maimun yang menyebutkan bahawa apa yang terjadi adalah keputusan itu membetulkan, meletakkan kita di landasan yang betul mengikut semangat perlembagaan, jawabnya. Tanpa menjawab soalan berkaitan jumlah kes yang ditanyakan, Muhammad Asri mendakwa bahawa Kerajaan Kelantan kononnya amat kesal dan sedih dengan tindakan seorang Muslim yang mencabar seksyen-seksyen dalam enakmen jenayah syariah Kelantan yang sudah baik. Katanya undang-undang tersebut yang sudah dilaksanakan selama setahun itu sudah mendapat perkenan dari Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Beliau juga memaklumkan pada tahun 2022 terdapat 14 kes liwat berlaku manakala pada 2023 pula terdapat 8 kes liwat. Namun beliau tidak menyatakan berapa jumlah kes yang sudah dihadapkan ke Mahkamah Syariah membabitkan 16 peruntukan yang sudah pun dibatalkan. Esko Kelantan itu cuma memberitahu bahawa kes jenayah keseluruhannya pada tahun 2019 hingga 2023. Kerajaan sudah menyelesaikan 1,739 kes daripada 13,377 kes di peringkat Mahkamah Syariah. Hafizah kemudian bangkit mencelah meminta agar adun kerajaan itu menjawab soalannya yang masih belum dijawab. YB Esko belum jawab soalan saya, khusus dalam kes liwat dan juga kesalahan tentang riba. Hikmah daripada pembatalan enakmen di Mahkamah Syariah adalah kerana hukuman di peringkat persekutuan lebih lama iaitu 30 tahun berbanding hanya 3, 6 dan 5 tahun di Kelantan, tambahnya. Jelas di sini wakil rakyat PAS berada di Sidang DUN Kelantan bukan untuk menjawab soalan tetapi lebih kepada menyatakan kesedihan dan kekesalan yang tidak berasas. Sebab apa? Sebab hakikatnya mereka tidak tahu apa-apa dan tidak memahami apa-apa atau sebenarnya mereka berpura-pura untuk tidak faham. Baik ustaz, baik ulama sama sahaja, semuanya suka menghentam sembrono tanpa fakta, tanpa kajian disertai emosi dan tidak rasional. Asalkan hasrat mereka sampai untuk menghasut rakyat dan membuka jalan fitnah terhadap kerajaan. Manakala yang kedua berlaku di Dewan Rakyat, isu menu bak kutih yang baru disenaraikan bersama 10 hidangan lain sebagai makanan warisan negara hangat diperdebatkan. Video perdebatan itu beredar di media sosial selepas Ahli Parlimen Blok Pembangkang Muhammad Misbahul Munir Masduki menggunakan rujukan Wikipedia sebagai sumber kepada hujahannya. Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN itu berkata bak bermaksud sup tulang rusuk khinzir berdasarkan rujukannya dalam Wikipedia. Saya rujuk dalam Wikipedia, bak tu sebenarnya dirujuk pada sup tulang rusuk khinzir, katanya. Sejak dahulu lagi, semua universiti dalam negara telah mengeluarkan larangan kepada pelajarnya daripada menjadikan Wikipedia sebagai sumber rujukan bagi tugasan akademik mereka. Wikipedia dikenali mempunyai sumber maklumat yang kesahihannya diragukan. Sementara itu, membidas wakil rakyat Pembangkang berhubung maksud bak, Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee menjelaskan bahawa perkataan itu adalah dalam bahasa Hokkien yang bermaksud daging. Bak dalam bahasa Hokkien adalah daging, bukan khusus daging khinzir. Itu salah. Kalau tu bak itu daging khinzir, gubak daging lembu, jelasnya.
Muhammad Sani Hamzan, PH Hulu Langat, ketika sesi perbahasan titah diraja, turut mempersoalkan tindakan segelintir wakil rakyat yang mempolitikkan serta mewujudkan konflik berkaitan menu tersebut. Untuk rekod, makanan lain yang turut tersenarai sebagai makanan warisan negara termasuklah nasi ambeng, mi kolok, dodol, kukus tahi minyak, kuih genggang atau lapis, karas, utapam, jeruk tuhau dan air katira serta bak kutih. Memalukan, rupanya sebelum masuk sidang Dewan Rakyat, Ahli Parlimen PAS hanya rujuk Wikipedia dan kemudian jadi palatau. Mungkin bagi Ahli Parlimen Pembangkang itu, ia adalah satu pencapaian yang hebat untuk diketengahkan di Dewan Mulia itu. Hakikatnya terselah kebodohan sendiri ditonton jutaan rakyat. Kasihan negara kita, hanya level ini Ahli Parlimen Pembangkang yang dihantar rakyat untuk berdiskusi dan membela nasib mereka. Seorang tak menjawab persoalan, kononnya dalam kekesalan di Kelantan. Seorang lagi jadi palatau di Dewan Rakyat, kononnya semua dalam pengetahuan, akhirnya kena makan. Setakat ambil maklumat di Google atau Wikipedia, sebaiknya letak sahaja jawatan sebagai ahli parlimen dan pergi sambung belajar. Senang buat duit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa syarikat Australia menyatakan hasrat kepada Malaysia untuk meneruskan pelaburan sebanyak 24.5 bilion ringgit. Hasrat itu dinyatakan kepadanya dalam pertemuan beliau dengan syarikat terbabit semalam. Antara pelaburan besar berpotensi adalah oleh AirTrunk sebanyak 11 bilion dan NEXTDC 3 bilion ringgit. Selain AirTrunk dan NEXTDC yang kedua-duanya adalah syarikat pengendali pusat data, syarikat lain yang menzahirkan komitmen untuk melabur ialah Linas, bahan kimia sebanyak 1 bilion ringgit, Fortescue tenaga boleh diperbaharui, Macquarie Group perkhidmatan kewangan dan Arnott's Group teknologi makanan. Kita dapat mengadakan pertemuan dengan pengurus utama 20 syarikat besar termasuk 18 syarikat dan beberapa pengimport utama serta pelabur. Jumlah keseluruhannya memohon keizinan untuk teruskan pelaburan iaitu 24.5 bilion ringgit. Ini satu kemajuan membanggakan dan menunjukkan minat Australia serta keyakinan mereka kepada dasar yang kita umumkan selama ini. Ini akan diberi ruang permulaan 1,200 tenaga mahir di Malaysia, katanya pada sidang media hari kedua lawatan beliau ke Australia. Yang turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata dari segi perdagangan, kunjungan ke Australia itu juga berjaya menjana potensi jualan ekspor Malaysia sebanyak 962.1 juta ringgit, termasuk urea, produk kayu, makanan dan minuman serta komponen elektrik. Ini selari dengan pelan perindustrian kita dan pelan peralihan tenaga negara NETR. Jadi saya bersyukur dengan kejayaan yang berhasil dengan kerjasama Pesuruhjaya Tinggi, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI dan Kementerian Luar. Kerjasama ini menunjukkan sekiranya kita menumpukan perhatian untuk menggagaskan pelaburan dan tingkatkan pelaburan, kita dapat kemajuan yang boleh kita banggakan, katanya dipetik BH Online. Sementara itu, Muhammad berkata kunjungan ke Australia bukan hanya mengeratkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Australia, oleh kedua-dua Perdana Menteri malah memberi kejelasan kepada beberapa perkara yang belum pasti sebelum ini. Ini khususnya usaha untuk menjadikan Australia sebagai negara yang boleh bekerjasama dalam peralihan tenaga dan transformasi digital kerana mereka ada kepakaran. Perdana Menteri banyak pandangan yang kukuh bagi pihak negara kita dan ASEAN khususnya berkenaan dengan pendirian Malaysia dan ASEAN dalam penegasan kita terhadap kekejaman yang berlaku di Gaza. Australia memandang ASEAN sebagai pintu gerbang negara itu kepada dunia. Mereka melihat ASEAN dahulu sebelum dunia lain. ASEAN satu rantau yang amat penting bagi Australia dan Australia mahu menegaskan kepada Perdana Menteri bahawa hubungan lebih akrab antara rakyat negara dan negara. Semalam Australia umum 2 bilion pound Australia bantuan kepada ASEAN dan beri kelonggaran kepada ahli perniagaan yang kerap ke negara itu akan mendapat visa selama 10 tahun. Ini memudahkan perjalanan kedua-dua negara bagi mereka yang menjalankan perniagaan, katanya dilapor bernama. Terima kasih Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesungguhan dan iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan terus membantu rakyat memperbaiki kualiti hidup dan ekonomi. Sewajarnya seluruh rakyat menzahirkan rasa syukur kerana PMX bukan sahaja memainkan peranan sebagai Perdana Menteri yang disegani dunia tapi sentiasa menjadi jurujual terbaik negara. Yang cuba menafikan atau tidak sesekali mengakuinya, jawapan sebenar ada jauh di sudut hati sanubari anda. Noktah. Semalam, Ahli Parlimen Pembangkang dari Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang takut terhadap tindakan penggantungan
selama 6 bulan daripada menghadiri Dewan Rakyat telah memohon keampunan. Beliau telah meminta maaf kerana telah menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang korup. Pada 28 Februari, saya memang ada menyebut satu perenggan yang berbunyi korup itu maksudnya menyalahgunakan kuasa dan selepas itu ada sedikit gangguan dan kemudian saya sambung. Ampun tuanku, orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Ayat itu memang saya tujukan kepada Yang Berhormat Tan Bun Anwar. Saya ulang sekali lagi dalam Dewan pada 29 hari bulan apabila ditimbulkan oleh rakan saya Jelutong RS dan Raya dari Pakatan Harapan. Saya menarik balik ayat tersebut, kenyataan saya. Saya juga memohon maaf atas kenyataan tersebut. Saya dengar rendah diri juga sebab dalam usul ada disebut Yang di-Pertuan Agong atas segala kekhilafan sekiranya menyentuh perihal Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Saya juga memohon maaf dan tarik balik kenyataan tersebut, katanya secara terbuka. Wan Saiful berkata demikian sebelum usul menghadapkannya ke Jawatan Kuasa Hak dan Keistimewaan dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebagai respons, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi menyifatkan Wan Saiful sebagai seorang ahli parlimen pencari sensasi ekoran episod terbarunya di Dewan Rakyat. Wan Saiful memang ahli parlimen pencari sensasi, tuduh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berasuah menghadap Yang di-Pertuan Agong setiap minggu. Dia memang wajar digantung 6 bulan. Sepatutnya keistimewaan ahli parlimen juga wajar digantung. MP ahli parlimen Kaki Temberang wajib dihukum berat, bidasnya dalam satu hantaran di laman Facebook miliknya. Semalam atas dasar rasional keinsanan dan ihsan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyifatkan kenyataan Wan Saiful sebagai permohonan meminta maaf kepada Anwar dan menarik balik kenyataan tersebut. Yang Berhormat juga memohon keampunan Duli Yang Maha Mulia kerana telah menyebut nama baginda. Menteri, saya harap ini boleh diselesaikan, pinta beliau. Ekoran itu usul penggantungan Wan Saiful selama 6 bulan telah ditarik balik dan beliau turut mengakui kekhilafannya. Dalam hantaran sama, Puan turut mengimbas Wan Saiful pernah mendakwa kononnya dirinya cuba disogok 1.7 juta ringgit untuk menyokong Anwar sebelum ini. Puan berkata Wan Saiful menambahkan lagi sensasi kononnya terdapat Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menghubungi beliau berkaitan dakwaan tersebut. Tetapi sampai sekarang dia masih membisu bila dicabar SPRM untuk dedah nama pegawai SPRM itu. Dia menghina parlimen jika berbohong. Parlimen bukan tempat maksiat untuk berbohong, tempelak beliau lagi. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Jawapannya mudah, kerana hilang pertimbangan, jahil dalam hujah dan mengikut rasa emosi demi menyampaikan kebencian kepada musuh politik. Paling mengecewakan ianya berlaku di Dewan Rakyat yang mulia dan dihormati sebagai tempat menggubal dasar dan membela nasib rakyat. Namun ianya dicemari dengan pelakuan fitnah, serangan peribadi dan benci-membenci. Kenapa rakyat hilang rasa hormat? Jawapannya ada pada diri politikus yang suka mempamerkan perangai monyet sarkas dan PL orang yang tidak bertamadun. Kepada ahli parlimen yang diundi rakyat yang sanggup beratur dalam panas dan hujan, sila jaga pelakuan anda, jaga intonasi, bahasa badan dan tutur bicara ketika mengemukakan cadangan, berbahas dan membangkang supaya kekal dihormati. Bermulut celupar dan biadab kemudian memohon maaf itu budaya ahli politik PAS dan Perikatan Nasional. Tolong jangan mewarisinya kepada generasi akan datang yang akan menyambung kepimpinan hari muka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.